Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan bertanya, boleh Ustaz terangkan mengenai hadis ini? An Jabir ibni Abdullah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaha mali faqala anta wa maluka li abika. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, tetapi bapaku hendak menafkahkan hartaku. Tetapi bapaku hendak menafkahkan hartaku. Baginda bersabda, diri engkau dan harta engkau adalah untuk bapa engkau. Pertama sekali ada sedikit terjemahan yang saya rasa tidak berapa jelas, iaitulah perkataan lelaki yang bertanya kepada Nabi, wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Dia terjemah, tetapi bapaku hendak menafkahkan hartaku. Sebenarnya maksudnya wa inna abi yuridu, sesungguhnya bapaku hendak an yajtaha mali. Yajtaha mali ni maksudnya bapa aku hendak mengambil harta aku tanpa izin daripada aku. Itu terjemahan yang pada pandangan saya ia lebih tepat. Kemudian Nabi SAW, anta wa maluka, Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu adalah li abika, untuk bapa kamu. Baik. Hadis ini sememangnya merupakan hadis yang sahih, di mana antara yang mensahihkan hadis ini iaitulah Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, di mana beliau memasukkan hadis ini di dalam kitab sahih beliau. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan lainnya. Yang penting hadis ini adalah hadis yang sahih, di mana di dalam hadis yang dalam riwayat yang lain yang ada di sisi Imam Ahmad daripada Amr ibnu Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, yang berkata, ata a'rabiyyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Faqala, dan dia berkata, inna abi yuridu an yajtaha mali. Sesungguhnya bapa aku hendak mengambil harta aku tanpa keizinan daripada aku. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan harta kamu itu untuk bapa kamu. Kemudian Nabi bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya perkara yang paling baik kamu makan adalah dari usaha kamu sendiri, kata Nabi. Wa inna amwala awladikum, dan sesungguhnya harta anak-anak kamu, min kasbikum, termasuk dari usaha kamu. Fakuluhu hani'an, maka makanlah dari harta mereka. Ini hadis ni. Dua hadis ini kedua-duanya sahih. Kerana banyak riwayat yang menyokong hadis ini. Cumanya para ulama, menarik saya sebut, yang saya nyatakan di sini, para ulama berpandangan perkataan Nabi SAW, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu itu, li abika, yang saya terjemahkan sebagai untuk bapa kamu. Huruf lam li abika, huruf lam di dalam hadis itu, kebanyakan para fuqaha tidak memahaminya. Lam membawa maksud pemilikan. Kita tak boleh terjemah sesungguhnya kamu dan harta kamu itu milik bapa kamu. Kita tak boleh terjemah sedemikian, kerana kebanyakan fuqaha berpandangan kamu dan harta kamu itu li abika membawa maksud yang saya terjemahkan sebagai untuk. Maksudnya harus, ataupun harus untuk bapa kamu mengambil harta kamu berdasarkan keperluan ataupun berdasarkan keperluan seorang bapa. Itu maksud umum hadis tersebut. Dan kita kena tahu, sememangnya bapa memiliki hak di dalam harta anak, iaitulah dalam bab nafkah. Kerana itu seseorang bapa, kalau dia berada dalam keadaan susah, menjadi kewajipan seorang anak memberi nafkah kepada bapa yang dalam keadaan susah. Jika si anak tersebut ada kelebihan harta dia wajib beri, kerana bapa dia, usul dia wajib membantu ayah dia ketika dalam kesusahan. Jika dia tidak bantu ayah dia sedangkan dia mampu, ayahnya berhak mengambil hartanya sekadar keperluan dia. Ayah dia berhak mengambil hartanya sekadar keperluan dia, sekadar keperluan si ayah. Dan menarik juga untuk saya kongsikan dengan saudara yang bertanya, iaitulah Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahih dia. Di dalam sahih beliau, selepas beliau menyertakan hadis ini, beliau berkata, wa ma'nahu annahu sallallahu alaihi wasallam zajara an muamalatihi abahu bima yu'amilu bihi al-ajnabi.
Di dalam hadis ini, maksud hadis ini bahawasanya Nabi SAW melarang lelaki tersebut untuk bermuamalah ataupun berhubungan dengan bapanya sama seperti hubungan dengan orang luar dari keluarga dia. Bagaimana seorang lelaki boleh berhubungan ataupun menjalinkan hubungan dengan dengan bapanya sama seperti orang luar dari keluarga dia. Perkara ini tidak wajar berlaku, sebab tu Nabi sebut sedemikian di dalam hadis tersebut. Kemudian Ibn Hibban berkata, wa amarahu bibirrihi wa rifqi bihi fil qawli wal fi'li ma'an. Bahkan Nabi SAW memerintahkan lelaki tersebut untuk berbuat baik dan bersikap lunak terhadap seorang bapa. Berbuat baik dan bersikap lunak dengan seorang bapa pada perkataan dan perbuatan dengan bapanya. Ila an yasila ilaihi malahu, sehingga sampai ke hartanya. Yang ni dalam urusan harta pun dia kena berbuat baik dan bersikap lembut dengan bapa dia. Faqala lah, kerana itu Nabi SAW berkata kepada Arab Badawi tersebut, anta wa maluka li abik, kamu dan harta kamu itu untuk bapa kamu. Kemudian kata Ibn Hibban, la anna malal ibni yamlikuhu al-abu fi hayatihi an ghairi tayyi nafsin min al-ibni lah. Bukanlah bermaksud harta anak itu dimiliki oleh bapa ketika hayat si anak. Bukan maksud itu. Bukan maksud si bapa boleh mengambil harta anak tanpa kerelaan si anak. Bukan maksud sedemikian. Tetapi Nabi SAW memberi bimbingan supaya bermuamalah, menjalinkan hubungan dengan bapa dengan cara yang baik dalam bab perkataan dan perbuatan, sehinggalah harta. Bahkan jika seorang bapa dalam keadaan susah, menjadi kewajipan si anak memberi nafkah kepada bapanya. Itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW tersebut. Wallahu alam.